rubber stamp milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah, katakanlah ya Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, iaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun terhadapnya. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul diutus demi menghapuskan kesyirikan. Nabi-nabi dan rasul-rasul diutus demi menghapuskan kesyirikan. Kesyirikan ini tuan-tuan, walaupun kita sudah belajar, kadang-kadang kita tidak sangka kita masih melakukan kesyirikan. Banyak yang berlaku. Seterusnya, sampai pada firman-Nya, dan kubacakan sesungguhnya inilah jalanku, berada dalam keadaan lurus, dan seterusnya sampai akhir ayat. Mana ayatnya? Kalau kita lihat adalah ayat yang di hujung sekali, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, sehingga akhir ayat. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Muaz atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshiru an-nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhraja fi sahihain, yakni Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Lihat buku ini tuan-tuan, tidak ada hawa. Tahu hawa? Kata-kata kosong. Yang diisi adalah Quran dan hadis. Buku seperti ini orang tolak. Subhanallah. Saya sudah berazam untuk menulis akidah Imam Syafi'i dan perbandingkan dengan ni. Dengan apa? Akidah Muhammad Al-Wahhab. Sebab orang Singapura terutamanya, termasuklah, mengatakan akidah Muhammad Al-Wahhab itu menyeleweng. Tetapi kalau kita tanya, pernah tak antum membaca buku Tauhid Muhammad Al-Wahhab? Kebanyakan mereka tidak baca. Dua sebabnya. Satu, memang tidak memperolehi buku ni. Satu lagi, diancam oleh guru-gurunya, kau jangan baca buku Muhammad Al-Wahhab. Takut apa jadi? Jadi Wahabi sesat. Itu biasanya. Tetapi kalau kita lihat, buku ini adalah buku yang terbaik. Isinya Al-Quran dan hadis. Pertama sekali ditekankan dalam buku ini supaya jangan buat syirik dan jangan buat dosa yang besar-besar. Ditekankan di sini adalah jangan buat syirik dan jangan buat dosa yang besar. Kalau meninggalkan kesyirikan, meninggalkan dosa yang besar, akan dibalas oleh Allah sebaliknya. Meninggalkan syirik dapat tauhid, meninggalkan dosa yang besar dapat pahala yang besar. Itu terbalik. Itu sebab ditekankan buku ini adalah amat baik untuk kita miliki dan kita baca. Apa maksud hadis yang kita baca tadi? Aku pernah dibonceng. Tahu dibonceng? Ditumpangkan Nabi SAW atas seekor keldai. Kalau ada Rasulullah SAW yang hebat pun naik keldai, ya? Ada orang malu nak naik keldai. Lalu beliau bersabda kepadaku, hai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Lihat di sini, ditanya. Nabi bertanya kepada Muaz. Tujuannya supaya kita semua mengetahui tentang hadis ini, sehingga hadis ini dirakam, dicatat, dijaga, dipelihara sampai sekarang. Dan hadis ini sudah sampai kepada kita. Hadis ini yang dijaga lebih 1400 tahun dulu, supaya orang-orang kemudian memahaminya. Jadi tolong pahami hadis ini. Memahami hadis ini bermakna kita selamat. Apa dia? Ditanya oleh Rasulullah SAW, tahukah kamu? Kalau di sini, tahukah kamu sekalian di depan saya ini, apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Apa dia? Kemudian, dan apa hak para hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah? Pasti dipenuhi oleh Allah. Janji Allah tidak mungkir. Innahu la yukhliful mi'ad. Bahwasanya Allah sama sekali tidak akan berbohong ataupun menyalahi janjinya. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini jawapan paling tepat kalau tidak tahu. Tetapi orang-orang yang nak jaga wibawa, nak jaga apa lagi Farid? Status. Nak jaga apa lagi? Image. Apa lagi? Dan macam-macam lah. Dia akan cuba jawab. Dalam I'lamul Muwaqqi'in
Ibn Qayyim menukil daripada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah menukil daripada masyayikh sebelumnya. Orang yang menjawab semua soalan katanya orang gila. Bila ditanya mesti ada jawapannya. Bila ditanya mesti ada jawapannya. Imam yang paling hebat di antaranya yang menolak beberapa soalan dengan cara menjawab Allahu a'lam, siapa dia, Farid? Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Rombongan datang kepada mereka bertanya tentang beberapa soalan, tetapi jawab Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Marah ketua rombongan. Aku datang jauh-jauh, kau jawab Allahu a'lam. Kata Imam Ahmad, apabila orang ni mendesak, kata orang ni, apa yang aku nak jawab kepada kaumku bila mereka bertanya? Kata imam ni, kirim salam kepada mereka, katakan saya Allahu a'lam. Paling mudah soalan yang paling susah, jawapannya Allahu a'lam. Ini ada dalilnya untuk kita mengatakan seperti itu, kerana Muaz mengatakan seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi disebut Allahu a'lam oleh kerana Rasulullah bersama dia, Allahu wa rasuluhu a'lam. Beliau pun bersabda, lihat, pahami benar-benar ni, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya sahaja, dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sebab syirik ada dua. Yang dikekalkan dalam neraka adalah syirik akbar. Apa itu syirik akbar? Syirik besar. Yang tidak dikekalkan tetapi dosa besar yang paling besar adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ataupun dinamakan juga syirik asghar. Syirik asghar di antaranya riya. Syirik asghar di antaranya ananiyah, aku, lain semua tak. Semua aku. Egois kita orang sekarang. Termasuk syirik asghar juga adalah takbur. Kerana takbur itu pakaian Allah. Bila kita takbur, kita menelanjangi Allah. Jadi riya, takbur, ananiyah, sum'ah. Kalau buat kerja, kalau tak ada pujian dari orang, dia tak akan semangat. Kalau ada pujian, dia akan semangat. Ataupun kalau beribadah, dia menunggu siapa nak puji aku. Kalau dipuji, insya-Allah jadi dia. Kalau tidak dipuji, dia tak datang lagi. Jadi ini dinamakan sum'ah. Perbuatan ini termasuk dalam jenis-jenis syirik asghar. Jadi apapun syirik kita tinggalkan. Itu sebab kita datang ke sini antaranya untuk memahami apa itu syirik, supaya kita tinggalkan. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahawa Allah tidak akan menyiksa. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Lihat, Allah tidak akan menyiksa hambanya yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepadanya. Jadi yang paling bahaya dalam hidup ini apa dia? Syirik. Sehingga setiap Nabi, setiap Rasul dari dulu sampai Nabi Muhammad SAW, tugas pertama sekali menghapuskan kesyirikan. Makanya antum di depan anak ni, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu daripada dan keluarga kamu daripada api neraka. Pertama sekali, selamatkan daripada syirik. Ingat ayat yang saya sering baca, mudah-mudahan ini dihafal dan sebagainya sudah hafal. Apa ayatnya? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berapa kali ayat ini diulang? 2 kali. Inna harfut taukid. Sesungguhnya, kata Allah. Ini pengakuan Allah, penjelasan Allah, ketegasan Allah, kenyataan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi akan mengampunkan selain daripada kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Saya sudah tafsirkan ayat ini beberapa kali. Jadi syirik amat bahaya, jangan buat syirik. Aku bertanya. Siapa yang bertanya? Muaz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang, yakni orang lain? Baginda menjawab, janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka nanti akan bersikap